Okey, kita teruskan dengan karangan bahagian A, BM, SPM, KSSM. Karangan bahagian A ini kamu tahu karangan yang ada kena tulis 150 hingga 200 patah perkataan dalam masa 40 minit. Ini tugas 40 minit. Karangan bahagian B 70 markah. Itu lagi penting. Jadi pagi-pagi masuk Dewan Peperiksaan, kamu kena buat bahagian A. Buat bahagian A dulu sebab A itu 30 markah saja. Satu lagi, A ini senang ditulis. Karangannya pendek, 200 words only. Dan dalam proses buat karangan A ini, otak kamu akan fully charged before you go to karangan bahagian B. Jadi buat A dulu. Buat A dulu 40 minutes. Maximum 41-42 minutes kena stop. Kena masuk karangan bahagian B. Okey, contoh hari ini saya nak bagi kamu karangan bahagian A. Katakan bahan diberi satu keratan akhbar ataupun poster. Malaysia negara paling obes Asia Tenggara. Okey, kita champion kita champion dari segi obesity, kitalah manusia paling gemuk di Asia Tenggara. Rajah di bawah menunjukkan peratusan populasi dewasa lelaki dan perempuan yang mempunyai BMI melebihi 25. BMI 25 tau. Jadi ini sudah satu tahap kegemukan, kedempalan yang dahsyat. Okey, karangan bahagian A, berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan, macam poster yang saya beri ini, berikan pendapat anda tentang masalah obesiti di Malaysia. Panjangnya karangan anda mestilah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Kalau kamu lihat soalan ini, dia hanya minta pendapat anda tentang masalah obesiti. Dia tidak sebut yang kamu perlu tulis tentang sebab-sebab obesiti, kesan-kesan obesiti ataupun langkah-langkah mengatasi obesiti. Tidak disebut. Yang disebut hanya pendapat anda. Your opinion, you can say anything you want. Tapi mestilah berkaitan dengan temanya, iaitu obesiti, satu fenomena kesihatan yang serius dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okay, untuk karangan bahagian A, karangan bahagian B, saya dah kata untuk rumusan, untuk ujian bertutur, ujian mendengar. Salah satu teknik yang saya cadangkan kepada pelajar ialah teknik SKLK. Kamu pergi buat SKLK, kamu dapat banyak idea. You can generate more than enough ideas to write a karangan. Okay? Jadi saya nak semua buatkan SKLK untuk topik obesity. SKLK ialah sebab, kesan, langkah, kepentingan. Tengok, sebab-sebab masyarakat Malaysia obes, cari idea kamu. Kesan-kesan negatif obesity, langkah-langkah mencegah obesity, dan kepentingan-kepentingan mencegah obesity. Dengan membuat SKLK ini, kamu akan mendapat idea yang cukup untuk tulis pengenalan, isi, huraian dan penutup karangan. Okey, dalam proses mencari idea ini, di atas ni tulis idea, di bawah ni kamu boleh tulis peribahasa. Kamu boleh tulis pendapat tokoh. Anything that's related to sebab, kesan, langkah dan kepentingan. Okey, kamu cuba buat sekarang. Cuba saya bagi kamu 2 minit. Cuba carikan seberapa banyak idea yang boleh tentang obesity. Tema kita, fenomena obesity. Setiap karangan kita boleh fikir teknik SKLK. Karangan rumusan tidak dapat lari daripada SKLK. Kebanyakan topik tidak dapat lari daripada SKLK. Macam tadi saya katakan, kamu malas, kamu nak tulis satu topik tentang kemalasan. Memang kamu akan cari sebab-sebab kemalasan, kesan-kesan negatif kalau kita malas, langkah-langkah untuk mengatasi kemalasan ini, dan juga kepentingan-kepentingan kerajinan.
Mengapa rajin itu penting? Sebab rajin itu lawan bagi malas. Sama juga kalau kamu tengok hari ini kita dilanda pandemik COVID-19. Senang. Sebab pandemik COVID-19, kesan-kesan negatif pandemik COVID-19, langkah-langkah untuk mengatasi wabak ini, dan kepentingan-kepentingan program vaksinasi negara. It covers the whole thing. Semua penulis dia tak dapat lari daripada memikirkan SKLK sebelum dia tulis sesuatu artikel. Malah penyaja pun fikir SKLK juga sebelum ditulis sajak. Dia nak tulis sajak tentang pencemaran sungai. Okey, dia masih fikir sebab, kesan, langkah, kepentingan. Kalau kamu baca sajak dia dengan teliti, kamu tahu temanya pencemaran sungai dan fokus yang dia pilih mungkin sebab, mungkin kesan, langkah ataupun kepentingan sungai itu sendiri. Okey, cuba. Okey, saya harap kamu dah dapat beberapa jawapan. Untuk karangan bahagian A, sekurang-kurang kalau dapat 8 idea, very good. Kita boleh tulis pengenalan, isi, penutup dengan mudah. Okey, perhatikan. Saya bincang topik obesity. Saya carikan sebab-sebab. Okey, tengok arahan kata, berikan pendapat anda tentang masalah obesity. Berikan pendapat anda tentang masalah obesity. Panjangnya 150 hingga 200. Jadi target kita 200. 200 ni kamu boleh capai dengan menulis 5 perenggan. Setiap perenggan 40 patah perkataan. Ataupun kamu tulis 4 perenggan. Setiap perenggan 50 patah perkataan. Up to you, up to you. Total is 200. That's all. Total is 200. How many essay you want to write, it's all your business. Okay? Tapi yang penting kamu berikan 200 patah perkataan. Okey, 200 patah perkataan saja yang perlu kamu dapatkan di sini. Okey, saya bagi beberapa idea untuk kamu sekarang. Okey, perhatikan idea-idea saya ini. Saya mulakan dengan sebab-sebab masyarakat Malaysia obes. Okey, satu, pemakanan yang tidak seimbang. Pemakanan is the main problem. We are what we eat, right? We are what we eat. Okay, consumption is the main problem. What you eat is the main problem. Gaya hidup sedentary, maknanya gaya hidup yang langsung tidak fizikal. Kita banyak tidur, banyak duduk, tak banyak bergerak, tak banyak berjalan, dan kurang bersenam. Ini sudah 3 punca mengapa masyarakat Malaysia ini obes. Satu. Kalau ada sebab, ada penyelesaiannya. Jadi terus cari langkah. Sebab ini boleh memberikan langkah. Sebab tu saya nak kamu tulis macam ni. Sebab dan langkah tulis macam ni. Okey. Langkah-langkah mengatasi obesiti, nombor 1 ialah amalkan pemakanan seimbang. Kawal makanan dulu, nombor 1. 2, first, control your calorie. Number 2, burn your calorie. Bersenam secara tetap. Secara tetap maknanya regularly. Regularly you exercise. Maybe every day, every 2 days once, every week. Itulah maksud secara tetap. Dan lepas tu, kesan-kesan negatif obesity. Kesan-kesan negatif ialah mengakibatkan pelbagai penyakit berbahaya. Macam diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanser. Okey, semua ni boleh diakibatkan oleh obesity. Dan nombor 2 ialah menjejaskan produktiviti dan kesejahteraan individu. Okey, individu yang obes tak sejahtera. Obese people are not happy people, right? Dia nak naik tangga pun susah, dia nak masuk kenderaan keluar pun susah, dia nak
buat sesuatu dia tak boleh cepat, okey, dia ada macam-macam masalah, terjejas produktiviti, memang hidup tak begitu sejahtera. Mereka juga menganggap diri mereka menjadi tumpuan orang apabila mereka berjalan, semua orang perhatikan mereka. A lot of psychological, not only physically problem, psychological problem also will come. Everything physical, apabila dia dah masak, psychological also will enter inside. Okay, so you got two problems to tackle. One is physical, number two is psychological. So don't let this happen to you. You are young people, kena jaga, jangan sampai kita jadi obes. Dan kepentingan mencegah obesiti ialah nombor satu, mencegah penyakit berbahaya. Dan menjamin kesejahteraan dan meningkatkan produktiviti individu. Tengok, ini kesan negatif, ini kepentingan, berkaitan. Di sini mengakibatkan penyakit, di sini mencegah penyakit. Related, same thing. Ini negatif, ini positif, itu saja. Di sini menjejaskan produktiviti, di sini menjamin produktiviti, menjamin kesejahteraan. Jadi inilah cara kita memikirkan idea bagi apa jua topik lah. Any topic I tell you in SPM, ikut nasihat Cikgu Sugus. Any topic kamu buat dalam satu muka surat SKLK dan saya yakin kamu akan selamat, kamu akan dapat idea yang cukup dan kamu boleh terus menuliskan karangan. Okey, atas tulis isi, bawah di sini tuliskan peribahasa jika ada peribahasa, simpulan bahasa, ungkapan yang menarik, pepatah, anything, pendapat tokoh, anything that will support your karangan. Okey, jadi dengan adanya SKLK itu, kita dengan mudah boleh menulis karangan seperti yang saya berikan tadi. Kita boleh mudah menulis. Sebab dia minta pendapat. Dia minta pendapat, saya boleh buat cerita saya, pengenalan, saya tulis kesan, saya tulis sebab, isi saya tulis langkah-langkah, penutup saya tulis kepentingan, saya akan mempunyai karangan yang lengkap dengan SKLK. Orang yang membaca pun, dia rasa puas hati. Pemeriksa yang baca, dia puas hati, satu, kerana kamu telah membincangkan obesiti secara mendalam dari pelbagai sudut. Kamu dah bincang. Kita minta pendapat saja, tapi kamu bagi segala-galanya. Okey? Jadi ingat, teknik ini berguna untuk rumusan, untuk mencari fokus-fokus dalam rumusan. Ini fokuslah. Kalau artikel ni keluar dalam rumusan, ini fokus. Sebab kesan negatif, langkah, kepentingan, boleh jadi fokus 1, fokus 2, fokus 3. Jadi selalu fikir SKLK. Saya yakin kamu akan selamat dalam menduduki peperiksaan ini. Jadi, kalau apabila dah siap, kita boleh terus menulis karangan. Okey?